lebih dah. Sebelum bab muraqabah tu kita bincangkan dengan, sebelum tu bab apa? Bab siddiq kan. Bab siddiq iaitu membenarkan dan sambungan kita adalah babul muraqabah. Yang mana sifat siddiq itu ialah sifat membenarkan segala apa yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi SAW. Membenarkan dengan hati kita, membenarkan dengan lisan kita. Okey, sebagaimana gelaran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, berita apa pun datang daripada Nabi, sampaikan cerita Nabi SAW naik ke langit balik ke Madinah pun dia benarkan. Itu sifat Siddiq. Okey, jadi itu sebahagian sifat yang dituntut daripada kita. Orang kata sifat sami'na wa ata'na. Okey. Baik, hari ini kita sambung babul muraqabah. Muraqabah ni maksudnya apa? Maksudnya pengawasan. Iaitu kita kena ada kesedaran dalam diri kita bahawasanya kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap masa. Itu dia punya perbincangan dia. Okey, kesedaran kita tu. Yang mana dalam Al-Quran, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia membawakan 5 ayat kat sini. Yang pertamanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Yang bermaksud dialah yang melihat kamu ketika engkau berdiri dan juga gerak tubuhmu di antara orang-orang yang bersujud. Maksudnya apa? Ni ayat berkenaan dengan kesempurnaan solat, tuan-tuan. Kita bukan sahaja setiap masa diperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ingatlah dalam solat kita tu lebih lagi dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam mana gerakan kita tu. Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW memang sangat mementingkan gerakan dalam solat tu. Dia punya rukuk dia kena bagi elok betul, dia punya sujud dia bagi elok betul, sehingga kata Aisyah radhiyallahu anha, luruhnya belakang Nabi sewaktu rukuk, sehingga kan kalau diletakkan bejana air, nescaya bejana itu tak akan tumpah. Maknanya luruh betul dia punya rukuk tu. Dan begitu juga dia punya gerakan tu pun ada tamakninah. Okey, ada dia punya ketenangan, yang mana Syed Sabit sebut dalam fiqh sunnah, tamakninah ni ialah semua anggota tubuh kita berhenti bergerak. Maknanya bila kita berdiri tu, dia berhenti sekejap bergerak. Bukannya maksud tetang-tetung. Suatu Nabi kata jangan solat macam patukan ayam. Ada seorang sahabat radhiyallahu anhum solat di hadapan Nabi SAW. Habis solat Nabi kata, kamu masih belum solat lagi. Lalu Nabi suruh ulang balik solat dia. Lalu diulang balik. Pada diulang balik, Nabi SAW kata, kamu masih belum solat lagi. Lalu diulang balik. Kali ketiga pun jadi yang sama. Dia tanya pada Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, tolong tunjukkan saya macam mana cara solat tu. Lalu Nabi SAW tunjukkan dia cara solat, yang mana ternyata kata sahabat, dia punya solat tu tak ada unsur tamakninah, tak ada unsur ketenangan tu. Maksudnya laju sangat dia punya gerakan tu. Okey, sebab dalam solat gerakan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat Al-Imam Syafi'i rahimahullah pun sewaktu dia berpindah pergi ke Baghdad. Okey, Al-Syafi'i rahimahullah ni dia hidup dia banyak apa? Dia banyak berkelana tu. Asal dia daripada Gaza. Daripada Gaza, mak dia bawa dia pindah ke Mekah. Orang tanya mak dia, kenapa dia ni anak yatim, ayah tak ada. Orang tanya mak dia kenapa bawa pindah ke Mekah. Sebab dia kata dia ni, nama dia Muhammad ni, dalam badan dia tu ada darahnya keturunan Nabi SAW. Dan kalau darah Nabi SAW mesti berada kat Mekah. Masya Allah mak dia. Jadi mak dia bawa pindah kat Mekah. Daripada Mekah dia pergi ke Madinah, ngaji dengan Al-Imam Malik rahimahullah. Dia duduk di Madinah sampai Imam Malik meninggal dunia. Sayang kat guru dia. Sampai Imam Malik meninggal dunia. Selagi mana tak meninggal dunia kawan tu, dia duduk kat Madinah lah. Sehingga Al-Imam Malik meninggal dunia, barulah dia patah balik ke Mekah. Kemudian dia pergi ke Yaman, dia bekerja. Masa dia di Yaman, dia ditangkap, bawa ke Baghdad. Kemudian daripada Baghdad, dia lepas, panjang cerita dia. Dia dah berjaya dilepaskan di Baghdad. Dia balik semula ke Mekah. Kemudian dia azam untuk balik hijrah ke Baghdad. Dan dia punya mazhab tu mula berkembang masa dia berada di Baghdad. Tapi nak ceritanya, waktu dia sampai tu, Baghdad ni tuan-tuan, Iraq ni, ketika tu adalah zaman ilmiah.
Ketika tu kalau kita ni, ada sebahagian ahli sejarawan cakap, kalau kita ni sekarang yang terkenalnya golongan apa? Golongan artis lah. Kan? Kalau artis tu, benda yang artis buat tu macam penting sangat lah. Kan? Sedih melihat kucingnya mati, hak tu pun masuk khabar. Kalau artis tu. Tetapi pada zaman tu, dia punya artis dia ataupun orang yang terkenalnya adalah para ulama. Jadi sambutan pada para ulama tu macam orang sambut artis kita tu. Zaman tu memang zaman ilmu. Jadi bila Al-Imam Syafi'i dia berhijrah pergi ke Iraq, dia pergi ke Baghdad, ketika tu ulama-ulama di Baghdad ni dia punya budaya ketika tu, kalau ada orang ilmuwan baru masuk dalam dia punya kawasan dia, mereka ni geng-geng ilmuwan ni mereka akan pergi dan dia akan attack. Attack tu, serang tu bukannya serang bukan serang penumbuk tak, tapi serang dari sudut ilmuwan. Tanya dia soalan, tanya dia kaedah, tanya dia Quran, tanya dia ni, tanya benda-benda agama ni. Tujuannya apa? Dia punya tujuan dia adalah untuk mengeluarkan orang yang bukan ilmuwan daripada golongan ilmuwan. Okey, tujuan dia macam tu. Supaya kalau orang ni dia bukan golongan ilmuwan, dia golongan pendusta ke ataupun dia orang yang jahil barangkali. Jadi bila buat sedemikian, orang yang kurang ilmu ni tak sampai tahap ilmuwan tu, dia disisihkan daripada perbincangan ilmiah. Okey, ini ketika tu, sebab tu waktu zaman tu kualiti ilmu tu memang kita kata memang top class lah, memang hebat lah. Zaman kita sekarang dengan ada media sosial, orang hak tahu siapa-siapa cakap pun kita pergi dengar. Tapi zaman tu orang jaga macam tu. Maka mereka kata bila kami dengar Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah sampai di Baghdad, kami pun nak pintar kokok dia ni orang macam mana tengok. Mereka kata masya-Allah, bila kami jumpa dia dalam masjid, kami tengok dia tengah solat, kami tengok dialah orang yang paling bagus rupa parasnya dan juga gerakan solatnya pun masya-Allah amat sempurna sekali. Maksudnya orang-orang macam ni memang dia beri penekanan kepada gerak tubuh dalam solat dia. Macam mana dia rukuk, macam mana dia sujud, macam mana dia duduk, macam mana dia tasyahud. Di atas dasar apa? Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus sebut dalam surah Asy-Syu'ara, Allah tengok dalam waktu solat terutamanya dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi sebab ni Al-Imam An-Nawawi bawa ayat ni dalam ni. Mudah-mudahan kita pun, terutamanya saya lah, lepas-lepas ni kita solat pun jangan kita culah lah. Solat ni biasalah, kadang-kadang tu kan Nabi SAW pun dah sebut tahap khusyuk yang berbeza. Okey, menunjukkan bahawasanya dalam solat ni kita punya kepala kita dia duk kadang-kadang dia duk pusing benda lain Dulu saya masa kat universiti, saya pernah dengar orang sebut dia hilang dia punya kunci motor. Kawan saya kata cuba solat, insya-Allah ingat Astaghfirullahalazim. Mungkin maksud dia tu solat dan doa, mungkin maksud dia macam tu. Tapi dia kata aku ni kalau hilang benda duk solat, duk fikir dalam solat selalu dapat. Kata dia punya nak cerita kepala tu pergi ke lain. Okey, jadi ingat kita sama-sama. Allah perhatikan kita terutamanya ketika solat. Gerakan tu diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Elok kita. Sebab tu kalau kursus sifat solat yang Isnad duk buat tu, eloklah kita kata dia duk tekankan macam mana Nabi bila rukuk tangannya dekat mana, bila dia sujud tangannya kat mana, jarinya kat macam mana, riwayat ni sebut macam ni, riwayat ni sebut macam ni. Memang agak terperinci. Sebab apa? Sebab ketika tu memang Allah tengok sungguh macam mana gerakan kita dalam solat kita. Okey, wallahu alam. Baik, ayat yang kedua, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa qala Allah Taala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia adalah bersama kamu di mana sahaja engkau berada. Okey, dia sebelum tu saya lupa, sebelum masuk ayat ni saya sentuh sikit. Allah Subhanahu Wa Taala dia melihat kita, allazi yaraka. Yara maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ini dia maha melihat. Ialah salah satu nama dia pun basir, dia maha melihat. Okey, melihatnya Allah Subhanahu Wa Taala tu dengan mata ke bukan mata? Ini kalau orang buat keluar video mampu. Allah Subhanahu Wa Taala melihat dengan mata ke tak melihat dengan mata? Dia melihat dengan mata. Okey, kenapa kita kata dia melihat dengan mata? Sebab dia sebut macam tu. Kalau dia tak sebut macam tu, kita pun tak sebutlah. Saya ingat semalam anak saya balik bertanya, dia kata, ayah Allah Subhanahu Wa Taala ada mata? Saya kata ada. Sebab apa? Sebab Quran sebut macam tu. Dalam surah Hud Allah Subhanahu Wa Taala sebut wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada Nabi Hud alaihissalam, dan binalah bahtera itu dengan pandangan mata kami, wa wahyina, dan juga wahyu petunjuk daripada kami. Okey, jadi dari sudut mata ada tak mata? Ada, cuma saja saya kata mata dia tak sama macam mata kita. Waktu tak saya tanyalah,
yang tu samalah kesnya dengan tangan, dengan apa? Dengan kaki dan sebagainya. Yang tu sama. Itu kita jangan tanya. Kemudian dia kata mulut macam mana? Saya kata wallahu alam, mulut tidak diberitahukan. Tapi mata ada. Disebutkan dalam surah Hud. Jadi kita kata melihatnya Allah Subhanahu Wa Taala ni dengan matanya yang maha mulia, tetapi bagaimana wallahu alam. Yang pasti dia tidak terbatas oleh jarak, tidak terbatas oleh cahaya dan sebagainya. Okey, pandangannya sesuai dengan kemuliaan dan keagungan dia. Okey. Baik, kemudian ayat yang kedua ni Allah sebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersama kamu di mana saja engkau berada. Yang ni dia jadi saya ingat bila dalam perbincangan sifat Allah ni antara khilaf yang paling besarnya bab ni ya. Sebab ayat ni Allah kata wa huwa ma'akum, dia bersama dengan kamu. Okey, dia bersama dengan kamu. Adakah dia bersama dekat sini? Kita kata ayat ni dia punya penafsiran dia hak yang paling tepat sekali ada dalam surah Taha. Ada dalam surah Taha, iaitu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Musa dan Harun alaihi wassalam untuk pergi menghadap Firaun. Okey, lalu mereka kata apa ni, ya Allah, kami takut, kata. Takut kenapa? Tahulah Firaun perangai lagu mana. Takut nanti kan dia buat aniaya kat kami, buat sakit kat kami, seksa apa semua. Kami takut, dia kata. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata, pergilah, sesungguhnya aku bersama kamu, inni ma'akuma, aku bersama kamu berdua, asma'u wa ara, aku sentiasa mendengar dan aku sentiasa melihat. Jadi dalam ayat yang sama Allah kata aku bersama kamu berdua, bersama dari segi zat ke, bersama dari segi kebersamaan duduk sama ke, tak? Inni ma'akuma, aku bersama kamu berdua, asma'u wa ara, aku mendengar dan aku melihat. Jadi kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dia kata pentakwilan daripada kebersamaan Allah kepada ilmu Allah adalah pentakwilan yang berdalil disebut dalam surah Taha. Okey, jadi kalau ada dalil tu kita kata boleh ke tak boleh? Boleh lah. Dia hak boleh tu tak ada dalil. Yang tak boleh tu tak ada dalil. Sebagai contoh kes, kalau yang kes famousnya tangan tu diertikan kuasa, ada dalil lah. Dia tak ada dalil macam tu. Okey, tapi kalau kebersamaan diertikan secara ilmu boleh. Sebab apa? Sebab ada dalil. Okey, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mengertikan kebersamaan dia dengan penglihatan dan juga pendengaran dia. Okey, jadi bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu, bersama macam mana? Lebih kepada bersama dalam pemerhatian dan juga pendengaran dia yang tidak terbatas oleh jarak, waktu, bunyi dan juga cahaya. Okey, wallahu alam. Sebenarnya dalam antara hikmah lah baru ni 4 bulan ni saya tak ada, antara perkara yang saya buat isi masa lapang tu, saya baca balik buku berkenaan sifat 20 tulisan Imam As-Subki tu. Okay, maksudnya selama ni kita duk dengar macam tu, tapi ni memang baca sumber asal dia. Orang pertama yang tulis berkenaan sifat 20. Saya baca buku tu, saya baca kitab tu. Saya ingat satu hari saya baca kitab tu. Memang duk baca dia punya dia punya hujah dan sebagainya. Yang menarik ya, sifat mukhalafatul lil hawadis tu, sifat tu ada dalil tu. Sifat mukhalafatul lil hawadis tu ada dalil. Sifat 20 ni bukan semua tak ada dalil. Ada sebahagiannya ada dalil. Jadi bila bincangkan berkenaan sifat mukhalafatul lil hawadis, bahawasanya Allah ni tak sama dengan makhluk, dia menggunakan dalil laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah ni tidak ada sesuatu pun yang sama dengan dia. Satu, bila dia kata Allah ni tidak ada sesuatu yang sama dengan dia, itu sifat apa? Sifatnya berlawanan dengan makhluk. Itu cerita dia. Jadi kalau macam tu boleh ke? Boleh ke tak boleh? Yajuz walai? Yajuz, boleh, tak ada masalah. Ada dia punya dalil dia. Maka sebab tu bila kita nak bincangkan berkenaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat, Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita, tetapi kebersamaannya tidak sama dengan makhluk, sebenarnya terkandung dalam perbincangan sifat mukhalafatul lil hawadis. Okey? Jadi sebenarnya itu selalu saya sebut dalam bab perbincangan sifat ni, dalam sifat 20 tu bukan semua salah tu, dia bukan macam tu. Okey, ada yang kita akuilah ada yang tidak berdalil, tetapi banyak yang berdalil. Okey, wallahu alam. Ataupun selebih-lebihnya tu dia lebih pada falsafah, tu kita tak masuk. Pening bala saya baca duk pening bala. Okey, tapi setakat kita nak kata laisa kamitslihi syai', itulah merupakan dalil kepada mukhalafatu lil hawadis. Wallahu alam. Sama saja benda tu. Okey. Baik, kemudian ayat yang ketiga, wa qala Allah Taala innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu yang tersembunyi, sama ada di bumi ataupun di langit. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat segala sesuatu. Ini saya pernah ceritakan
bagaimana Aisyah radhiyallahu anha bila Khawlah radhiyallahu anha datang mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata peristiwa tu menyedarkan aku kepada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Aisyah ni ialah mak kita ni, cerdik sungguh dia. Umur dia baru belasan tahun, dia boleh fikir benda sampai ke tahap tu. Dia kata peristiwa tu menyedarkan aku berkenaan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Dia kata, apa cerita dia? Masyhur cerita ni, iaitu Khawlah radhiyallahu anha diziharkan oleh suami dia. Diziharkan oleh suami dia, lalu ketika tu sebelum turunnya ayat berkenaan zihar tu, zaman tu zihar dianggap sebagai talak, dianggap sebagai cerai. Jadi bila dia pergi kat Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, suami saya ziharkan saya. Rasulullah kata, saya nak cakap apa melainkan suami kamu telah ziharkan, telah menceraikan kamu. Dia kata, ya Rasulullah, dia bukan menceraikan saya, dia menziharkan saya. Nabi SAW kata, macam mana saya nak cakap melainkan dia telah mentalakkan kamu. Dia kata, ya Rasulullah, dia bukan talakkan saya, dia ziharkan saya. Lalu kemudian turun surah Al-Mujadalah. Tuan-tuan balik ni buat kerja rumah sikit sebelum tidur, buka pengertian surah Al-Mujadalah. Okey, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah telah mendengar aduan orang yang berdebat dengan kamu, iaitu Khawlah radhiyallahu anha tu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata masa turun surah tu saya ada kat situ, dia kata. Okey, masa turun surah tu sebab tu kalau dalam bab asbabun nuzul ni, orang macam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, orang macam Aisyah radhiyallahu anha, kita tak usah nak, orang kata apa? Tak usah nak banyak cakap sebab waktu ayat tu turun dia ada kat situ. Kita ni tak ada. Dia kata waktu ayat tu turun saya ada. Dan ayat ni menyedarkan saya berkenaan pendengaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Aisyah? Dia kata waktu jadi, waktu tu Khawlah dengan Nabi duduk kat ruang tamu, dia kata. Khawlah radhiyallahu anha dengan suaminya Nabi SAW duduk kat ruang tamu. Dan Aisyah kata saya duduk dalam bilik. Hak ni umrah dah kena berhenti kan. Tapi kalau tuan-tuan ada kesempatan pergi umrah, saya selalu cadangkan, kalau siapa dah sampai Madinah tu, pergi muzium yang tunjuk replika rumah Nabi SAW. Sebab apa? Seronok kita, selama ni kita duduk dengar Nabi solat, Aisyah melintang kaki dia, kemudian ruang tamu Nabi kecil dan sebagainya. Selalu kita dengar macam tu kan. Tapi kita tak pernah tengok rumah tu. Rumah nak buat tak ada masalah, bukan dia buat patung Nabi, rumah Nabi saja. Okey, jadi rumah Nabi SAW ni tuan-tuan memang kecil. Kalau dalam bab solat sunat tu ada perbincangan ulama, boleh tak kita bergerak ketika solat tanpa mengalihkan dada kita daripada arah kiblat? Ulama kata boleh. Sebab apa? Sebab ada satu hadis Nabi SAW tengah berdiri solat, Aisyah balik rumah ketuk pintu rumah tu. Nabi SAW tengah solat, pintu rumah tu kunci. Lalu Nabi melangkah selangkah ke depan, dia buka pintu rumah tu, kemudian dia ke belakang balik dan disambung solat dia. Menunjukkan untuk gerakan dalam solat tu boleh tak? Boleh, kata. Okey. Dan hadis tu juga dalam masa yang sama menunjukkan kecilnya rumah Nabi SAW. Sebab apa? Sebab dia melangkah selangkah dah sampai kat pintu, tuan-tuan. Jadi kecil rumah dia. Aisyah radhiyallahu anha duduk dalam rumah tu. Waktu Khawlah radhiyallahu anha dengan Nabi duduk bincangkan berkenaan masalah tu, Aisyah kata saya duduk dalam bilik, saya dengar Nabi SAW bercakap dengan Khawlah. Dia kata tetapi Nabi ni jenis kalau bahasa kita sekarang soft spoken, orang yang sangat lembut dia punya ucapan dia. Aisyah kata apa yang Nabi bualkan dengan Khawlah, Aisyah kata saya tak dengar, dia kata. Walaupun saya duduk dalam bilik sebelah, betul-betul saya nampak Nabi dengan Khawlah mereka berbincang, saya tak dengar. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat laqad sami Allahu qaulal lati, Allah mendengar perkataan orang yang memperdebatkan kamu. Aisyah kata saya duduk sebelah, saya tak dengar. Tapi Allah daripada 7 langit dengar perbualan Nabi dan Khawlah radhiyallahu anha. Masya-Allah. Okey, jadi itu kata Aisyah, saya perkataan dia tu seronok. Dia kata peristiwa ni menyedarkan saya bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pendengaran dia tu memang tak boleh nak lari. Okey, sebab tu kita kata at-ta'nin ataupun mengeluh berlebihan ni ada sebahagiannya yang melarang. Kalau kita mengeluh sebab sakit tu sini tak apa lagi, tapi seolah-olah mengaduh nasib tu dilarang. Maka at-ta'nin, kalau kena sakit, adulah aku ni, matilah aku, adulah sakit, dilarang macam tu. Sebab apa? Sebab setiap perkataan kita didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah di kisah Ahmad ibn Hanbal
Di hujung hayat dia bila dia sakit tu dia duduk mengadu macam tu, anak murid dia ingatkan dia balik. Dia kata, ya imam, inna ta'nin maktubah. Dia kata, imam, dia kata cuba kita ingat balik, sesungguhnya kita aduan mengeluh-ngeluh ni ditulis oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu mereka kata Imam Ahmad berhenti mengeluh sampai dia mati, tak ngeluh-ngeluh kata. Okey, kekuatan iman mereka ni sampai ke tahap tu, sebab Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, sama ada bumi dan langit tak ada tersembunyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kalau kita nak lanjutkan sikit soalan dari sudut akidah lah, kenapa tak ada sesuatu pun yang tersembunyi daripada Allah? Sebab jawabnya semua benda terjadi dengan kehendak Allah. Ada tak perkara dalam dunia ni terjadi tanpa kehendak Allah? Maksudnya Allah tak nak benda tu jadi, tapi benda tu jadi juga. Ada tak? Tak ada. Semua benda terjadi disebabkan kehendak dan izin Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kalau Allah berkehendak baru dia jadi. Sebab tu kita kata salah satu dia punya sangkut pautnya, tidak ada sesuatu tersembunyi. Sebab apa? Dia cuma boleh terjadi dengan kehendak dan izin Allah Subhanahu Wa Taala saja. Allah tak berkehendak, dia tak jadi macam tu. Okey, saya ingat ni banjir ni pun, lepas banjir teruk hari tu dah 2 kali, hari ni pun keluar amaran juga kan. Tapi kalau dah Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya dari segi pakar menjangkakan air turun ke sini, air turun ke sana apa semua. Tapi kalau dah Allah Subhanahu Wa Taala tak mengizinkan, dia tak berlaku juga. Okey, saya ingat lepas teruk jadi banjir tu orang semua tengah fobia, termasuk saya. Dia bukan sebab apa, sebab dah bila selut apa semua tu, kita nak mencuci tu Allahu Akbar. Mau 3, 4, 5 hari kot, itu pun dah panggil anak saudara lah main cuci apa semua sekali tu. Siap-siap cuci, saya nak balik sini, kata dah keluar amaran, kemungkinan esok banjir pula. La haula wala quwata illa billah. Lalu kita kata dah nak buat macam mana? Doa kata. Doa Allah Subhanahu Wa Taala kata dah kerugian pun saya tak tahulah berapa. Katanya secara kolektif ni saya baca semalam berjuta ringgit kot kan. Kerugian seluruh negara lah disebabkan oleh apa banjir ni. Saya pun kata tak apa, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kalau ikut ramalan, saya balik hari Selasa kan, kalau ikut hari Isnin, kalau ikut ramalannya hari Isnin tu banjir semula. Kalau ikut ramalannya Ahad tu hujan lebat, Isnin tu banjir semula. Kalau ikut ramalannya macam tu, dah keluar amaran dan sebagainya. Saya kata tak apalah, doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kata ya Allah cukuplah, tahan air kata kan, nak kena banjir apa semua. Alhamdulillah, barangkali semua orang doa kan, 3 hari tu, Sabtu, Ahad, Isnin tu cerah secerah-cerahnya. Kau memang terik sungguh. Kalau ikut ramalan tu memang dah banjir. Itu kami duk cakap, kata ni kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pakar kata air sini sedang bergerak dengan kelajuan berapa kilometer sejam apa semua, tapi Allah kata tak jadi banjir, dia tak jadi juga. Okey, kalau pakar kata apa, tak banjir punya, kita dah buat tembok ni apa semua, sekali Tuhan nak banjir ya, banjir juga. Kita ingat peristiwa kapal Titanic tu kan, mereka kata indestructible kan, takkan tenggelam lah, langgar apalah ni apa semua, langgar air rabak royak tenggelam juga. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, sebab tu tak ada apa yang tersembunyi, sebab dia cuma terjadi kalau Allah nak dia berlaku. Okay, saya ingat Dr. Naim dalam buku dia Al-Iman tu, dia kata akidah para sahabat memang akidah sedemikian. Sebab tu mereka berjihad tak takut, kata Dr. Naim. Sebab apa? Kalau sakit lah barangkali ni sebagainya, akidah mereka ni, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tidak mentakdirkan saya mati, saya tak akan mati. Macam mana pergi pun tak akan mati. Khalid Al-Walid radhiyallahu an, saya ingat saya pernah cerita kot, bila mereka mengepung kawasan Bani Hanif. Bani Hanif ni dia kabilah Musailamah Al-Kazzab. Okay, Musailamah Al-Kazzab, mereka ni ada benteng tinggi kuat, lalu orang Islam kepung tak dapat. Lalu saya Khalid Al-Walid kata, bawa tangga letak dekat tepi tembok tu, saya panjat saya masuk. Saya panjat saya masuk. Pasal Abu Ubaidah Al-Jarrah kata, kamu masuk dalam tu, kamu cepat-cepat buka pintu untuk kami, jangan masuk seorang biar macam tu. Lalu dia pun panjat. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, dia panjat, dia terjun, sekali lagi dia buka pintu depan. Dia buka pintu depan tu, Abu Ubaidah tengok pegawai 5-6 orang tu dah mati habis dah. Lalu dia kata, Khalid ni kenapa? Dia kata, aku dah bunuh habis dah. Dia kata, astagfirullahalazim. Sahabat radhiyallahu anhu. Sebab apa? Akidah dia, kalau tak ditakdirkan aku mati, aku perang macam mana pun tak mati juga. Tetapi kalau kata Nabi SAW, ini takdir Allah tuan-tuan, ketentuan Allah, memang tak boleh nak lari. Kata Nabi SAW, kalau Allah dah takdirkan kamu mati kat satu tempat, dan ketika tu kamu berada dalam rumah kamu, nescaya kamu akan keluar juga untuk pergi mati kat tempat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tak boleh nak apa? Tak boleh nak lari dah.
Lagi ini akidah sahabat radhiyallahu anhum. Sama-sama kita insafi ya. Hak mengajar ni pun bukannya kuat sangat nak sampai level sahabat, tapi akidah mereka sedemikianlah. Okey. Baik. Kemudian ayat seterusnya waqala Allah Taala ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Dan dia maha mengetahui akan kekhianatan mata. Maksudnya apa? Kalau ada pandangan mata kepada perkara yang dilarang, ataupun kerlingan mata yang nampak sebagai ejekan, ataupun apa-apa orang kata buat muka ke, tarik muka ke, semua perkara itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga apa sahaja yang tersembunyi dalam hati diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sebab tu bila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat berkenaan sesuatu perkara yang kamu sembunyikan ataupun kamu zahirkan perkara tu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat radhiyallahu anhum bila turun ayat tu mereka rasa berat. Sebab apa? Sebab kita ni manusia, lintasan hati ni ialah kita boleh kawal, tapi kadang-kadang kalau dia nak main melintas tu, kita tak boleh, dia bukan benda yang kita boleh stop gitu kan. Kadang-kadang main lintas hati tu, ataupun lintasan yang barangkali lintasan tak baik dan sebagainya, barangkali bukanlah kata niat, tapi terlintas benda yang tak berapa elok. Nak pula ni orang kata apa, banjir baru ni pun, apa isu banjir baru ni, isu apa, isu orang mencuri kan. Apa ni, 7-Eleven antaranya depan rumah kami tu, 7-Eleven naik air, lekas-lekas dia tutup terus pasal apa, sikit lagi kalau tak tutup ada orang masuk ambil dia. Kok dia tengah susah, dia kata saya ni tengah susah, tengah darurat, boleh ambil. Itu yang ada isu tu, yang orang kata macam mana kalau tengah banjir ni ada orang bagi makanan. Ada tengok tak isu tu? Saya tak pasti. Ada orang bagi makanan, yang makanan tu daripada orang bukan Islam, boleh makan tak makan. Jadi ada sebagai orang kata ni keadaan darurat, kau bedal apa dia bagi pun. Tuan-tuan, saya nak sebut sikit. Darurat ni kebetulan anak saya baru tanya 3 hari lepas. Apa maksud darurat tuan-tuan? Apa maksud darurat? Kita kena faham darurat tu apa maksud. Sebab orang nak main kata darurat ni dia main tibai je. Saya ada seorang sahabat saya, dia pergi melancong kat negara bukan Islam. Saya nasihatkan dia, eloknya kamu pergi melancong kat negara Islam. Sebab apa? Makan senang satu je. Tak payah kita nak cari. Kalau sekalipun kalau negara bukan Islam pun, cari tempat hak memang ramai orang Islam kata. Hak ni pergi tempat orang Islam hidung sebatang pun tak nampak. Tak salah kata pergi situ nak tengok apa semua, tak apalah ikutlah. Saya tanya dia balik kata makan macam mana? Dia kata kira darurat, tibai semua dia kata. Sebenarnya darurat ni apa tuan-tuan? Ni banjir-banjir ni kita nak kena darurat ni apa sebenarnya? Darurat ni kata Al-Imam Ahmad rahimahullah, kalau berlaku ancaman kepada 2 perkara sahaja baru dikira darurat. 2 perkara sahaja terancam. Dia kata yang pertama agama, yang kedua nyawa kita. 2 ni sahaja terancam. Agama ataupun nyawa. Benda lain tak boleh dia kata. Jadi kalau balik pada situasi banjir tu, kita kata datang makanan daripada jiran bukan Islam. Balik pada soalan, kamu ada makanan tak? Kat rumah ada makanan tak? Bantuan makanan ke apa ke ada tak sampai? Ataupun kamu boleh pergi rumah saudara ke, ataupun pergi pusat banjir ke, ada tempat yang menyediakan makanan. Ada makanan tak? Kalau tak ada makanan pun, kamu dalam keadaan kebulu nak mati ke? Kalau kata ya ustaz, kami banjir ni memang tak ada makanan terus, memang dah lapar, memang kalau tak makan ni memang mati, hak tu tak apa, itu barulah darurat. Okey? Tapi kalau kita ni rumah ada 3 peti sejuk, segala Maggi ada, segala Milo ada apa, mari member sebelah datang nasi goreng, tengok apa? Tengok dia punya daging pun warna pink macam tu kan. Kita pun kata, hak ni darurat ustaz makan. Tak boleh lah tuan-tuan. Okey, jadi darurat ni dia ada dia punya kadar dia. Kata Imam Ahmad, kalau terancam kita punya nyawa ataupun agama. Nyawa terancam tu pula dia bincangkan lagi. Macam mana nyawa terancam? Dia kata sekadar perkataan tak darurat lagi dia kata. Apa maksud sekadar perkataan? Maknanya orang ancam kita dengan mulut. Kamu ni kalau kamu tak buat, selesai suatu hari nanti rasa-rasa saya belasah, oh darurat dah ustaz, saya boleh buat semua benda. Dia bukan macam tu. Tapi ada ancaman fizikal yang nyata. Sebagai contoh kata Imam Ahmad, Ammar bin Yasir radhiyallahu an ditangkap, diikat dan diseksa. Masa tu darurat tak? Masa tu darurat lah. Sebab ada unsur fizikal kat situ. Tapi sekadar ancaman yang tak jadi nyata, itu tak sampai ke tahap darurat lagi. Okey, jadi sebenarnya kalau itu semalam pun saya sebut juga, selalu media sosial ni batasan dia macam tu lah, istilah-istilah yang orang guna tapi tidak berapa
dijelaskan dengan terperinci. Dia kata ini darurat, tak apa, tak ada masalah, tak usah fikir. Kita kena tanya balik, darurat tu apa cerita dia? Maka apa istilah ataupun apa keadaan yang boleh dikategorikan sebagai darurat? Dia bukannya kita basuh rumah kita, umpamanya ada satu kes orang tanya orang perempuan, kata dia basuh rumah dia singkap dia punya seluar tu sampai ke atas ke bawah lutut tu. Orang kata dia, ni kenapa ni sampai buka aurat basuh? Dia kata darurat, rumah basah nak tolak orang kaki dia apa. Itu bukan darurat. Darurat ni kalau terancam nyawa ataupun agama sahaja. Okey, baru boleh kira darurat. Baik. Jadi di sini balik pada tadi, sahabat radhiyallahu anhum bila Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa in tukhfuhu aw tubduhu yuhasibukum bihillah. Kalau kamu sembunyikan perkara itu dalam hati kamu ataupun kamu zahirkan, yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisap kamu. Jadi perkara ni sahabat radhiyallahu anhum bila mereka dengar ayat ni, mereka rasa berat. Sebab apa? Sampai kalau benda yang terlintas dalam hati pun yang kita tak sengaja terlintas, kot-kot lah bawa kereta kan, terus mengadang bawa kereta, orang pun pintas kata aku langgar kawan ni duk terlintas kat hati. Yuhasibukum bihillah, Allah akan hitung kamu punya apa yang kamu rasa dalam hati tu. Rasa-rasa susah ke senang tuan-tuan? Kalau tanya saya, mustahil, susah. Sebab kita ni kadang-kadang datang main bisikan syaitan tu kan. Kalau benda tu pun kita terdengar kat hati kita, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan sebagai hisap, susah hidup kita. Kalau kita buat baru dikira dosa. Sebab tu kata Nabi SAW, kalau tuan-tuan ingat hadis 40 kita belajar dulu, apa Nabi kata? Kalau seorang daripada kamu berniat melakukan kejahatan dan kemudian dia membatalkan niat tu kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapat kebaikan atas sebab dibatalkan niat tu. Menunjukkan waktu dia berniat tu dosa ke tak dosa? Tak dosa lagi. Kalau dia teruskan niat dia tu, barulah dia jadi dosa. Dan kata Nabi SAW, di situ Allah akan letakkan dosa setimpal dengan dia punya perbuatan dia. Okey? Tapi kalau dalam lintasan hati kita, niat hati pun Allah kira, Allah hitung, Allah hisap ke akhirat, saya kira tu benda yang sangat-sangat mustahil lah. Susah. Sahabat fikir macam tu. Maka mereka beritahukan pada Nabi SAW. Okey, Allah tahu, tapi Allah waktu tu dikata Allah kira. Mereka kata, ya Rasulullah, kami ni solat, kami ni puasa, kami ni berzakat, tapi kalau semua benda yang terlintas dalam hati kami pun Allah nak ambil kira, kami rasa berat sangat, kata. Lalu kata Nabi SAW, apakah kamu nak jadi seperti sahabatnya Musa AS, iaitu umat Nabi Musa? Bila disampaikan ayat Allah pada mereka, mereka kata sami'na wa asaina. Bila disampaikan ayat Allah pada mereka, mereka kata kami dengar dan kami tolak, kami tak mau buat. Walakin qulu, tapi kata Nabi SAW, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Lalu turun ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun ila akhirih. Di situ dia kata wa qalu sami'na wa ata'na. Sahabat, tuan-tuan, perkataan mereka sami'na wa ata'na, Allah ambil perkataan tu dan abadikan dalam Quran. Masya-Allah. Allah ambil perkataan tu dan abadikan dalam ucapan. Tuan-tuan, macam mana kalau ucapan kita ni, benda kita ucap, Allah ambil dan abadikan dalam Quran, tak ke penghormatan besar tu. Perkataan sahabat sami'na wa ata'na, Allah abadikan di akhir surah Al-Baqarah tu, wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata kami dengar dan kami taat. Di situ baru Allah turunkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, menjawab balik bagi ayat tadi tu. Sesungguhnya Allah tidak akan memberatkan sesuatu jiwa melainkan dengan kadar yang dia mampu. Maknanya kalau tersilap, kalau tak sengaja, insya-Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey? Tapi dari sudut Allah tahu, ya Allah tahu. Niat macam mana pun diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ayat yang terakhir sebelum kita masuk hadis, wa qala Allah taala inna rabbaka labil mirsad, yang bermaksud sesungguhnya Tuhanmu itu nescaya tetap bil mirsad, mengintip. Mengintip maksudnya sentiasa melihat dalam semua keadaan sekalipun. Allah Subhanahu wa taala sentiasa memerhatikan, sentiasa melihat dalam semua keadaan. Baik, kemudian kita masuk hadis. Hadis ni saya ingat saya tak baca apa? Saya tak baca secara terperinci kot, sebab rasanya banyak dalam hadis 40 pun kita dah belajar dah banyak kali sangat, iaitu hadis Jibril alaihi salam. Yang mana ketika Nabi SAW duduk, kata Umar Al-Khattab, datang seorang lelaki berpakaian sangat putih, rambutnya hitam, tidak ketara padanya bekas perjalanan dan tidak seorang pun di antara kami yang mengetahuinya.
Yang ni secara ringkasannya maksudnya dia tidak musafir. Okey, dia kalau tak musafir maksudnya penduduk asal Madinah. Tetapi kata Umar, tiada di antara kami yang mengetahuinya. Maksudnya kalau dia penduduk asal Madinah, sepatutnya ada orang kenal. Masalahnya Umar kata tak ada orang kenal. Jadi dia satu misteri sebab kami tak kenal dia. Dalam masa yang sama juga, dia ni gaya pakaian dia tak gaya orang musafir. Jadi tak tahu siapa dia. Kemudian dia duduk dekat Nabi SAW, maka disandarkan kedua lututnya kepada, disebut sini kedua lutut Nabi terjemahan, tapi sebenarnya kepada dan diletakkan kedua telapak tangannya di atas pehanya. Pehanya tu kita kata masih khilaf, diletak atas peha Nabi ke peha dia, wallahu alam. Lalu dia berkata, ya Muhammad, khabarkanlah kepadaku apakah Islam. Rasulullah SAW menjawab, Islam adalah mengakui bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa dalam bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah jikalau kamu mampu di jalannya, jikalau kamu mampu berbuat sedemikian. Mampu tu mampu apa? Mampu dari sudut fizikal, mampu dari sudut keuangan, dan juga zaman sekarang ni tambah satu lagi, mampu dari sudut dapat visa, tak ada virus kat sana. Sebab apa? 5 bulan ke 6 bulan ni kan, dihentikan umrah sebab 5 bulan. 5 bulan maknanya apa? 3 hari lagi. 8 bulan. Dihentikan, maknanya sebelum tu boleh pergi lagi. Boleh pergi lagi. Sebab dekat sana katanya yang varian Omicron tu tengah kuat sangat. Tengah mengganas sangat. Solat kat sana pun di Omicron ni, saya tanya adik saya doktor. Saya kata Omicron ni apa yang dia punya ancaman itu. Dia kata dari sudut dia punya kekuatan dia tak sekuat Delta kuat lagi, dia kata. Okey, Delta jauh lebih little. Maksudnya Delta ni kalau kena mati tu kemungkinan tinggi. Tapi dia kata Omicron ni dia punya bahayanya, dia punya kadar keberjangkitan tu 5 kali lagi hebat dia Delta. Dia bahaya kat situ. Dia lagi senang Dia lagi senang berjangkit. Yang tu yang orang kata umrah terpaksa dibatalkan dululah. Jadi kita kata dari segi kemampuan tu, kalau waktu sekarang, Ustaz, saya badan sihat, duit pun ada, tapi saya tak pergi umrah. Tak apa. Sebab tu visa tak dapat. Kita nak pergi tu keadaan virus dan sebagainya. Okay, wallahu alam. Mudah-mudahan cepatlah dengan vaksin apa sebagainya. Ni katanya booster, nak ada booster kedua lah. Saya rasa habis virus ni lunyai tangan kita. Saya vaksin hari Khamis itu dekat Alwi. Hari Khamis kat Alwi, duk lenguh ke tangan ni kata. Baik, benar engkau, kata orang itu, sadaqta. Maka kami tercengang memperhatikan orang itu kerana dia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Sebab apa? Orang yang ditanya tu adalah Nabi SAW, a'lamun nas, orang yang paling tahu. Okey, jadi ada manusia datang pada Nabi, tanya soalan dekat Nabi. Bila Nabi jawab, dia kata kamu betul. Itu siapa tu? Nabi SAW. Kalau kita jumpa dengan Nabi SAW, tuan-tuan jumpa tanya Nabi jawab, tuan-tuan tergamak nak kata, betul lah dia sebut tu. Nabi SAW, mestilah dia tahu. Okey, jadi Omar kata perkara tu menghairankan. Sebab dia tanya Nabi, kemudian Nabi jawab dan dia benarkan. Seolah-olah dia semak. Betul lah tu. Apa yang kamu sebut tu, masya-Allah. Kemudian lelaki itu bertanya lagi, akhbirni anil iman, beritahukan berkenaan iman. Kata Nabi SAW, iman itu percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kemudian, dan percaya pada takdir, sama ada yang baik ataupun buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Antuk min biqadrihi khairihi aw syarrih. Kamu beriman dengan ketentuannya, sama ada yang baik ataupun buruk, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tu kata, benar kamu, kata. Kemudian dia kata, kabarkan berkenaan ihsan. Okey, disebabkan definisi ihsan inilah Al-Imam An-Nawawi memasukkan hadis ini dalam bab muraqabah. Okey, mungkin ada orang tanya, Ustaz, kenapa hadis Omar ni tiba-tiba Imam Nawawi masukkan dalam bab muraqabah? Jawabnya sebab pengertian ihsan itulah. Okey, apa pengertian ihsan tu? Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu kamu menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan jikalau kamu tidak dapat melihat Allah, maka Allah tetap melihat kamu. Nampak tak? Allah sentiasa memerhatikan kamu. Dekat sini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, sebahagian ulama kata maqam yang tertinggi adalah kita beribadah seolah-olah Allah Subhanahu wa taala berada di hadapan kita. Itu maqam yang tertinggi. Okey, jadi bila kita kata Allah Subhanahu wa taala berada di depan kita, dia jadi khusyuk lah. Dia khusyuk,
bacaannya pun bagus, dia jadi solat tak cepat nak habis, fikiran pun tak melalut dan sebagainya kan. Beza kalau kita ni buat kerja, bos ada depan dengan bos tak ada depan, beza. Bos tak ada depan, buat je 5 minit, rehat 10 minit. Barangkali macam tu. Tapi kalau bos ada depan 4 jam tak angkat kepala. Kita membayangkan Allah Subhanahu Wa Taala berada di hadapan kita, itu maqam tertinggi. Adapun kalau tak mampu macam tu, maka keyakinan kita Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memerhatikan kita. Itu kalau tak boleh dapat hak atas sekali tu. Hak yang kedua, kalau tak boleh bayang sampai bayang Allah depan kita, maka ketahuilah Allah sentiasa melihat kita. Sebahagian pula pendapat, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, maksud Nabi SAW adalah kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dia kata yang ni dalam bab perkara yang Allah suruh. Maksudnya perkara yang Allah arahkan kita. Waktu kita solat, kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita berbuat pahala, kita seolah-olah melihat Allah di hadapan dan kita nak menuju ke arah Allah dengan amal soleh. Itu maksud dia. Okey? Adapun bila dikata Allah, kalau kamu tidak dapat melihat Allah tetapi Allah melihat kamu, ada sebahagian yang kata itu di dalam bab menjauhi kemungkaran. Okey, kalau na'udzubillah ada seseorang tu barangkali nak terjemah dalam nak terjerumus dalam kemungkaran, nak terjerumus dalam maksiat, dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala, kalau saya buat ni Allah tengok. Itu dia punya maksud dia. Okey, jadi sebahagian kata itu maksud dia, kalau kita buat perkara baik, bayangkan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak terbuat perkara jahat, bayangkan Allah sentiasa perhatikan kita. Yang tu pun saya kira satu pandangan yang cantik jugalah. Wallahu alam. Kemudian ditanya, bilakah berlakunya hari kiamat? Jawab Nabi SAW, mal mas'ulun a'lamu ma mas'ulun a'lamu minas sa'il. Orang yang ditanya ini tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Apa maksudnya? Kita sama-sama tak tahu. Okey, sebab qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya ilmu itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Aku cuma seorang pemberi peringatan yang nyata kepada kamu. Itu saja. Bila berlaku wallahu alam, kita tak tahu. Kemudian dia kata, terangkan kepadaku tanda-tanda kiamat. Jawab Nabi SAW, jikalau hamba saya telah melahirkan anak majikannya. Apa maksud kat sini? Hak ni pun duk bincang ni, wallahu alam. Sebab benda-benda berkenaan kiamat ni, Nabi SAW tidak beritahukan secara apa? Secara jelas, kan? Sebab apa? Dia nak suruh kita bersedia. Tanda tu jelas sangat tu, payah Allah. Hak yang tanda hak jelas apa, hak tu pun apa? Ni yang dia sebut apa? Dan orang fakir miskin tidak bersepatu, tidak berpakaian, hidupnya menggembala kambing, berlomba untuk membangunkan gedung-gedung besar. Kita tengok Dubai macam mana. Kita tengok Emirates dan sebagainya. Dubai dengan Emirates tu bukan jauh daripada Mekah Madinah pun. Bukan jauh daripada Saudi pun. Tapi Saudi ni, kawan-kawan kita kat Saudi ni, saya tak tahu jadi apa kat Saudi sekarang. Tengok tak? Saudi sekarang yang segala wrestling The Rock apa semua bawa masuk. Segala konsert. Baru ni konsert 750,000 orang pitch entah pasal apa kata. tak tahu. Jadi kita kata walaupun Dubai, Imarah tu semua sebelah je, negara jiran je dengan dia, mereka masih lagi di semenanjung Tanah Arab, betul tak? Kalau tuan-tuan tengok peta tu, semenanjung Tanah Arab, Saudi, kemudian dekat dekat teluk Parsi tu, sebelum teluk Parsi masuk ke Iran tu, dekat situlah Imarah dan sebagainya. Dekat situlah Emirates, Dubai dan sebagainya. Dekat saja. Tanda yang diberikan oleh Nabi SAW, bahkan Mekah pun dulu penggembala kambing pun tengok bangunan kat Mekah macam mana. Kalau orang kata bangunan yang mempunyai jam tertinggi dunia, bangunan mana? Menara yang ada jam tertinggi dunia, menara mana? Itulah dia As-Sa'ah tu, sebelah Masjidil Haram tu. Sampaikan dia punya bayangan tu boleh tutup Kaabah tu. Masya Allah, punya nak kata tingginya tu. Tandanya jelas. Okey, jadi dalam tanda-tanda yang jelas Nabi SAW bagi pun, apakah kita ni menaikkan keimanan kita? Itu kita tanya. Satu, kalau orang tanya, Ustaz, yang ni akhirat ni tanda apa? Tanda apa? Saya teringat guru saya, Dr. Abdullah Yassin. Dia orang yang dia bahagian akidah. Orang, saya banyak kali duduk dalam kuliah dia, kadang-kadang dalam bab kiamat ni orang tanya lebih daripada yang kita tahu. Saya ingat ada satu soalan tu saya tak boleh lupa sungguh. Dia kata nanti Nabi Isa turun. Betul ya? Lepas tu Nabi Isa naik ke Bukit Tursina untuk lari daripada Ya'juj Ma'juj. Kata betul ya? Kemudian Nabi Isa turun semula. Betul lah. Lepas tu dia tanya, lepas Nabi Isa turun tu, berapa lama berlaku kiamat? Mampu yang jawab lagu ni. Lepas Nabi Isa turun tu, lepas Nabi Isa wafat tu,
Berapa lama pula lepas tu jadi kiamat? Saya ingat dia jawab tu sampai sekarang saya ingat. Dia kata Tuhan, dia kata yang pasti kiamat ni makin dekat. Yang pasti kiamat makin dekat, makin datang. Nabi SAW tinggalkan kepada kita tanda-tanda yang kita sama-sama tak tahu. Kita tidak berapa jelas. Ada orang kata Islam, matahari terbit di barat tu, Islam banyak orang-orang negara barat banyak masuk Islam. Tuan-tuan, Islam di negara barat tak sampai level Islam dekat kita Malaysia ni, tuan-tuan. Memanglah di atas namanya tu Islam, tapi dari sudut practicality dia tu jauh lagi, tuan-tuan. Kalau nak kata punya, yang saya tak berapa minatnya, punya kekaguman pada barat tu, sampaikan Nabi sebut matahari terbit di barat tu, dia kata Islam banyak dia nak kata juga barat tu hebat sungguh tu, lagu tu. Sedangkan itu clear Nabi kata, apa kata Dr. Naim, menunjukkan sistem cakrawala ni dah tunggang terbalik habis hari tu. Sampai matahari yang sepatutnya keluar daripada timur, dia keluar daripada barat. Yang tu masa tu hari terjadinya hari perhitungan. Terjadi hari kiamat. Okey. Jadi tanda-tanda dia pun memang macam contoh ni Nabi SAW sebut, hamba saya melahirkan tuannya. Okey, melahirkan tuannya. Dia sebenarnya ini pun terjemahan penafsiran sebenarnya. Nabi kata hamba saya melahirkan tuan dia. Okey. Jadi salah satu saya ingat penafsiran yang paling dekat kita boleh pergi pun, melahirkan tuan ni maksudnya hamba ni pemilikan dia macam isteri tau. Sekarang tak ada lah hamba. Tapi hamba ni, kalau hamba perempuan, dia milik tuan dia macam isteri milik suami dia. Dari segi hukum sama. Maka dia boleh menggauli hamba dia, dapat anak pun tak ada masalah. Anak dia lah. Memang anak dia. Dia dinasabkan kepada dia. Jadi hamba melahirkan tuan ni maksud dia, hamba melahirkan anak tuan dia. Sebab anak yang lahir tu adalah anak merdeka, bukan hamba macam dia. Itu sebahagiannya yang kata banyak anak-anak yang dilahirkan daripada golongan hamba. Wallahu alam. Okey, itu setakat Nabi SAW sebut tanda kiamat. Sebagaimana kita tahu sekarang hamba dah tak ada dah. Sistem tu tak ada dah sekarang. Jadi apa maksud dia? Wallahu alam. Kita pun tahu setakat itu saja. Okey, wallahu alam. Saya ingat sampai tu saja perkongsian kita. InsyaAllah minggu depan tak ada aram melintang. Kita sambung lagi dengan hadis kedua daripada Babul Muraqabah. Betul tak? Sambung kat sini kan? InsyaAllah. Baik, sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.